Hasil bedah siasat ke atas mayat wanita yang ditemui dibunuh dan dibakar di tepi sungai dekat Kampung Talang Hulu, Kuala Kangsar Selasa lalu mendapati mangsa mati akibat hentakan objek tumpul di bahagian kepala serta parah akibat kebakaran. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Faridallah Trash Wahid berkata, perbandingan maklumat rekod pergigian mendapati berkemungkinan besar mangsa adalah penama yang dimaksudkan dalam laporan kehilangan individu sebelum ini. Jelasnya lagi, pengesahan itu dilakukan hasil pemeriksaan oleh pakar forensik pergigian dan si mati mungkin penama dalam laporan kehilangan. Sebelum ini, Datuk Mio Faridallah Trash memaklumkan seketul batu konkrit mempunyai kesan darah ditemui mampiran mayat wanita itu dipercayai digunakan bagi mencederakan mangsa susulan kesan luka di kepalanya. Identiti mangsa berusia 21 tahun itu juga telah dikenal pasti susulan pengecaman adik mangsa berusia 19 tahun selain pengecaman barangan seperti pakaian dan aksesori dipakai wanita itu. Pada Selasa lalu, mayat wanita itu ditemui dengan kesan terbakar pada jam 3.05 petang dan kes kini sedang disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Salam sejahtera, saya Syed Azhar bin Syed Hashim dan ahli kumpulan pada hari ini akan menerangkan tentang kaedah-kaedah self-disclosure yang telah diambil oleh pihak PDRM untuk mendapatkan maklumat dan sumber daripada pemberi maklumat iaitu orang awam. Jadi untuk makluman tuan dan perempuan, PDRM adalah satu agensi yang melaksanakan atau menguatkuasakan undang-undang untuk menjaga keharmonian negara, menjaga kedaulatan negara. Jadi untuk makluman tuan dan perempuan juga, pada tanggal 31 Mei 2022 telah berlaku satu kes pembunuhan yang melibatkan satu perempuan India berumur lebih kurang 19 tahun yang telah dibakar dan ditinggalkan di tepi sungai, iaitu di kawasan Kampung Talang, daerah Kuala Kangsar, Perak. Dalam video ini, saya dan ahli kumpulan akan kongsikan tentang kaedah-kaedah yang diguna pakai oleh pihak PDRM dalam menyelesaikan kes ini dengan melibatkan maklumat daripada orang awam. Jadi dalam video ini kita akan menerangkan tentang peranan bagaimana PDRM mengendalikan sumber, halangan atau cabaran yang dihadapi oleh pihak PDRM dan cadangan untuk self-disclosure. Di sini kita dapat melihat bahawa wujudnya satu interaksi ataupun satu keagrapan manusia dengan sistem ataupun dengan agensi penguatkuasaan itu sendiri untuk menyelesaikan satu kes. Jadi saksikan. Okey. Saya ada satu maklumat mengenai kes pembakaran dan pembunuhan, iaitu penemuan satu mayat perempuan India dekat Jambatan Kuala Kangsar. Jika pemberi maklumat tersebut memberi manfaat kepada siasatan kes ini, boleh lapor kembali Encik Deman. Terima kasih. Akan maklum kembali apa-apa perkembangan daripada sumber atau pemberi maklumat. Terima kasih tuan. Di antara kepentingan siasatan menerusi sumber yang diperolehi oleh pihak PDRM daripada orang awam, yang pertamanya adalah untuk mendapatkan maklumat dengan lebih teliti dan lebih tepat menerusi sumber ataupun pemberi maklumat dalam suatu kes. Yang kedua, supaya tiada berlaku sebarang tuduhan yang tidak baik kepada orang lain
dan menganiayai orang lain. Yang ketiga, untuk menyelesaikan kes dengan lebih cepat dan pantas. Yang keempat, untuk mengeratkan lagi hubungan di antara jabatan dengan masyarakat. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mewujudkan suasana yang harmoni di antara jabatan dengan masyarakat. Ini adalah suatu kepentingan-kepentingan yang diperolehi daripada sumber luar dalam suatu kes. Apakah punca-punca masyarakat awam tidak memberi kerjasama dengan pihak polis dalam membantu siasatan kes tersebut? Yang pertama, mereka tidak mengambil peduli tentang keadaan sekeliling untuk membantu siasatan polis. Sebagai contoh, jika berlaku apa-apa aktiviti jenayah di hadapan mereka, mereka bertindak menjauhkan diri atau menghindarkan diri daripada melihat kejadian tersebut. Ini amat menyukarkan pihak polis untuk mendapatkan maklumat. Yang kedua, orang awam takut memberi keterangan berkenaan dengan kes tersebut. Mungkin ianya melibatkan saksi di mahkamah. Mereka tidak akan membantu. Mereka akan rasa yang diri mereka seolah-olah membuang masa membantu orang lain. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tidak prihatin kepada mangsa tiada dalam diri mereka, iaitu orang awam. Yang keempat, yang paling dikhawatiri sekali adalah sikap mementingkan diri. Hai, salam sejahtera. Nama saya Shankanat Devan, pelajar PACE UM semester Julai 22. Saya ingin menjelaskan tajuk mengenai kes bunuh dan bakar yang telah berlaku di Kuala Kangsar, Perak. Okey. So, saya mulakan. Maklumat yang diperolehi daripada konsep tingkap jauhari iaitu tingkap adalah secara terbuka, iaitu daripada media sosial sama ada aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok dan Twitter. Okey, dan juga maklumat orang awam tentang kejadian tersebut. Masyarakat yang mempunyai maklumat berkaitan dengan mangsa maupun suspek telah tampil memberikan maklumat kepada pihak polis untuk membantu siasatan tersebut. Hal demikian dilihat bahawa hubungan dengan Jabatan PDRM telah terjalan dan pentadbiran PDRM dilihat sangat memberangkat. Dalam mengetatkan lagi siasatan tersebut, konsep tingkap iaitu secara tidak disedari telah diperolehi menerusi tangkapan awal suspek iaitu teman lelaki si mati. Soal siasat telah dijalankan ke atas teman lelaki si mati dalam penahanan selama 7 hari di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Kangsar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azri Zulnizar bin Jumaidi, nombor metrik 275241 daripada PJJ Ipoh. Selamat sejahtera, saya Raymond Chan Kok Wong, nombor metrik 275174 dari PES UUM Ipoh. Okey, antara halangan atau cabaran yang dihadapi oleh pihak PDRM. Yang pertama iaitu media sosial. Media sosial ini merupakan suatu cabaran yang besar kepada PDRM walaupun ia hanya membawa 1000 kebaikan, tetapi pada masa yang sama kita kena ingat ia juga menyumbangkan timbul persepsi rasa ketidakpuashatian oleh segelintir masyarakat terhadap perkhidmatan unit badan beruniform iaitu Polis Diraja Malaysia. Okey, perkhidmatan polis dalam mengawal keselamatan negara semakin kompleks apabila berdepan dengan pelbagai cabaran. Seperti yang kita tahu itu pelbagai bentuk cabaran yang dihadapi PDRM adalah seperti kurangnya penglibatan orang awam dalam memberikan maklumat yang memperkukuhkan lagi aduan ataupun jenayah yang berlaku di sekitar kita lah. So, Jabatan PDRM ini dia juga sentiasa merancang untuk mengukuhkan keupayaan dan kecekapan bertindak dalam menangani cabaran jenayah yang canggih selari dengan teras PDRM, termasuklah dengan memperoleh atau menambah sumber-sumber yang lebih strategik. Selain itu, seperti yang kita ketahui, iaitu sokongan daripada orang awam berada di fasa yang sangat lemah kerana pelbagai andaian yang tidak benar tentang PDRM yang tersebar dan kebanyakannya orang awam sendiri tidak mengambil peduli tentang apa yang berlaku di sekeliling selagi bukan mereka sendiri yang terkena dengan masalah tersebut.
Jika kepimpinan terlebih tertumpu dalam mengurangkan indeks jenayah, menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam, tetapi dalam alam cyber atau era digital kini, cabaran paling besar ialah mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap pasukan keselamatan ini. Kekurangan barangan yang canggih di sekitar melakukan jenayah juga menjadi salah satu punca sulitnya untuk merungkai aktiviti yang berlaku di tempat kejadian. Barangan-barangan moden kini amat berguna bagi pihak PDRM dalam merungkai jenayah dalam kadar yang singkat serta nyata. Saya akan menerangkan mengenai cadangan untuk self-disclosure. Ada beberapa cadangan lah. Iaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan hubungan di antara orang awam dan juga pihak organisasi. Pihak organisasi di sini adalah PDRM lah. Jadi apabila meningkatnya hubungan orang awam dengan pihak PDRM, ini akan dapat memastikan segala maklumat yang disampaikan adalah tepat dan benar. Sebagai contoh, sekarang ni kan zaman teknologi, zaman media sosial, zaman cyber. Masyarakat dapat memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga Twitter. Selain itu, apabila maklumat-maklumat ini disalurkan melalui media sosial, ia dapat memudahkan pihak polis, pihak PDRM untuk lebih cepat, lebih pantas dalam mencari ataupun menjaki sesuatu maklumat tersebut. Ini adalah salah satu kunci utama dalam membanteras jenayah. Cadangan yang seterusnya adalah pihak organisasi, iaitu pihak polis, pihak PDRM mestilah mengamalkan dan menggunakan konsep community policing ataupun kepolisian komuniti. Dan sebenarnya saya amat tertarik dengan satu program ataupun satu jawatan kuasa yang mana telah wujud ataupun telah dimulakan di Malaysia, iaitu kita panggil Sukarelawan Amanita. Jadi apakah Sukarelawan Amanita ini? Ia merupakan salah satu program ataupun salah satu cara untuk pihak organisasi PDRM mendapatkan maklumat daripada kaum-kaum ibu, kaum-kaum wanita. Macam mana caranya adalah dengan cara apabila anggota ataupun pegawai polis wanita bergaul dengan masyarakat wanita di luar sana, maklumat akan disalurkan dengan lebih mudah, dengan lebih pantas, tanpa perlu melalui pelbagai kerana birokrasi ataupun tanpa perlu hadir ke balai lah, ke balai polis. Jadi biar saya lakonkan sedikit lah bagaimana senarionya. Okay, contohnya saya ni seorang wanita yang bernama Simina. Okay. Jadi macam biasalah perempuan-perempuan ni ataupun wanita-wanita ni hobinya di rumah, suri-suri rumah ni hobinya adalah membawang ataupun bersembang lah sesama mereka kan. Jadi contohnya saya Simina pergi ke rumah Kia untuk membawang lah. Jadi saya sampai di rumah Kia ni, Kia, hang tahu tak semalam aku nampak lah ni anak senah tu jual dadah. Lepas tu Kia pun jawab, oh ya kak, oh rupanya dia lah yang menjual ataupun mengedarkan dadah di kawasan perumahan kita ni. Okey, jadi di situ apabila penyebaran dari mulut ke mulut berlaku dan akhirnya tersebar ke satu jiran, ke satu individu, ke satu kumpulan, akhirnya akan sampai di pendengaran anggota ataupun pegawai polis wanita yang bergaul dengan masyarakat wanita, bersama-sama membawang ataupun bersama-sama beraktiviti. Jadi dari situ dia bertukar menjadi satu maklumat. Macam itulah. Dan cadangan yang terakhir adalah organisasi ataupun PDRM mestilah sentiasa turun padang, beramah mesrah dengan masyarakat untuk lebih memudahkan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Sebagai contoh, apabila masyarakat buat program-program di masjid ataupun program-program di walaupun program itu tidak berkaitan dengan pihak polis ataupun
program itu tidak menjemput pihak polis untuk datang. Namun apa salahnya jika pihak polis, pihak PDRM ini tetap turun padang walaupun tidak ada arahan, walaupun tidak ada jemputan dan tidak ada program itu tidak berkaitan dengan melibatkan pihak polis. Jadi tidak menjadi satu masalah dan alangkah moleknya jika polis, anggota ataupun pegawai polis boleh turun padang, melibatkan diri, mungkin boleh contoh program sukaneka. Jadi atas kapasiti mungkin anggota ataupun pegawai polis tersebut memiliki anak yang juga mengikuti sukaneka tersebut. Jadi atas kapasiti sebagai ibu dan ayah boleh datang turun padang bersama-sama masyarakat. Itulah saja cadangan yang saya boleh utarakan di sini. Kesimpulannya, mana-mana pihak organisasi, di dalam kes ini pihak PDRM, mestilah sentiasa berinteraksi, bermesra dengan masyarakat, supaya mereka lebih mudah dan selesa untuk berkomunikasi dengan pihak organisasi. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai cadangan untuk self-disclosure. Ada beberapa cadangan lah, yaitu yang pertama adalah dengan meningkatkan hubungan di antara orang awam dan juga pihak organisasi. Pihak organisasi di sini adalah PDRM lah. Jadi apabila meningkatnya hubungan orang awam dengan pihak PDRM, ini akan dapat memastikan segala maklumat yang disampaikan adalah tepat dan benar. Sebagai contoh, sekarang ni kan zaman teknologi, zaman media sosial, zaman cyber. Masyarakat dapat memberikan kerjasama dengan menyalurkan maklumat di media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan juga Twitter. Selain itu, apabila maklumat-maklumat ini disalurkan melalui media sosial, ia dapat memudahkan pihak polis, pihak PDRM untuk lebih cepat, lebih pantas dalam mencari ataupun menjaki sesuatu maklumat tersebut. Ini adalah salah satu kunci utama dalam membanteras jenayah. Cadangan yang seterusnya adalah pihak organisasi, iaitu pihak polis, pihak PDRM, mestilah mengamalkan dan menggunakan konsep community policing ataupun kepolisian community. Dan sebenarnya saya amat tertarik dengan satu program ataupun satu jawatan kuasa yang mana telah wujud ataupun telah dimulakan di Malaysia, iaitu kita panggil sukarelawan Amanita. Jadi apakah sukarelawan Amanita ini? Ia merupakan salah satu program ataupun salah satu cara untuk pihak organisasi PDRM mendapatkan maklumat daripada kaum-kaum ibu, kaum-kaum wanita. Macam mana caranya adalah dengan cara apabila anggota ataupun pegawai polis wanita bergaul dengan masyarakat wanita di luar sana, maklumat akan disalurkan dengan lebih mudah, dengan lebih pantas, tanpa perlu melalui pelbagai kerana birokrasi ataupun tanpa perlu hadir ke balai lah, ke balai polis. Jadi biar saya lakukan sedikit lah bagaimana senarionya. Okay, contohnya saya ni seorang wanita yang bernama Simina. Okay. Jadi macam biasalah perempuan-perempuan ni ataupun wanita-wanita ni hobinya di rumah, suri-suri rumah ni hobinya adalah membawang ataupun bersembang lah sesama mereka kan. Jadi contohnya saya Simina pergi ke rumah Kia untuk membawang lah. Jadi saya sampai di rumah Kia ni, Kia, hang tahu tak semalam aku nampak lah ni anak senah tu jual dadah. Lepas tu Kia pun jawab, oh ya kah, oh rupanya dialah yang menjual ataupun mengedarkan dadah di kawasan perumahan kita ni. Okey, jadi di situ apabila penyebaran dari mulut ke mulut berlaku dan akhirnya tersebar ke satu jiran, ke satu individu, ke satu kumpulan, akhirnya akan sampai di pendengaran anggota ataupun pegawai polis wanita yang bergaul dengan masyarakat wanita, bersama-sama membawa ataupun bersama-sama beraktiviti. Jadi dari situ dia bertukar menjadi satu maklumat. Macam itulah.
Dan cadangan yang terakhir adalah organisasi ataupun PDRM mestilah sentiasa turun padang, beramah mesra dengan masyarakat untuk lebih memudahkan dan mengeratkan hubungan silaturahim. Sebagai contoh, apabila masyarakat buat program-program di masjid ataupun program-program di dewan, walaupun program itu tidak berkaitan dengan pihak polis ataupun program itu tidak menjemput pihak polis untuk datang, namun apa salahnya jika pihak polis, pihak PDRM ini tetap turun padang walaupun tidak ada arahan, walaupun tidak ada jemputan dan tidak ada program itu tidak berkaitan dengan melibatkan pihak polis. Jadi tidak menjadi satu masalah, dan alangkah moleknya jika polis, anggota ataupun pegawai polis boleh turut sama turun padang, melibatkan diri, mungkin boleh contoh program sukaneka. Jadi atas kapasiti mungkin anggota ataupun pegawai polis tersebut memiliki anak yang juga mengikuti sukaneka tersebut. Jadi atas kapasiti sebagai ibu dan ayah boleh datang turun padang bersama-sama masyarakat. Itulah saja cadangan yang saya boleh utarakan di sini. Kesimpulannya, mana-mana pihak organisasi, di dalam kes ini pihak PDRM, mestilah sentiasa berinteraksi, bermesra dengan masyarakat, supaya mereka lebih mudah dan selesa untuk berkomunikasi dengan pihak organisasi. Sekian, terima kasih.